Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tajuk utama hari ini, 2 maut tertimbus tanah runtuh. Dua individu maut akibat tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di sebuah resort yang terletak di kawasan Banjaran Hot Spring, Tambun Ipoh kira-kira 1.28 pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Perak, Deputi Komisioner Datuk Goh Boon Keng berkata, mangsa terdiri daripada seorang lelaki dan seorang wanita ditemui di dalam sebuah bilik jacuzzi kira-kira pukul 9.56 pagi tadi. Beliau yang ditemui media di lokasi kejadian menjelaskan kedua-dua mangsa merupakan warga tempatan berusia dalam lingkungan 30-an yang menginap di resort berkenaan. Kami baru saja dimaklumkan bahawa dalam lebih kurang 9.55 AM tadi kedua-dua mangsa telah pun dijumpai dan mereka dijumpai dalam kawasan jacuzzi villa tersebut. Dan kedudukan kedua mangsa ini adalah berdekatan. Okey, mereka dijumpai dalam masa ni 5 minit antara satu sama lain. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak Azmi Osman berkata, tanah runtuh berkemungkinan berlaku ekoran hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Kemungkinan itu ada kebarangkalian disebabkan hujan yang lebat, bukan kebarangkalian ada menyebabkan runtuhan tanah disebabkan pergerakan air di atas bukit, dan ketinggian adalah dianggarkan lebih kurang dalam 100 meter yang runtuh. Ini pula perkembangan banjir di Perak. Sehingga pukul 10 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan kepada 15 orang. Mereka ditempatkan di PPS Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Al-Barakah, Taiping. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Taiping, Rafael Hairul Richard, PPS tersebut dibuka 11.30 malam tadi selepas 4 buah kampung dilanda banjir. Kampung terlibat adalah Kampung Baru Matang, Kampung Cangkat Baru, Batu Tujuh dan Kampung Padang Besar. Difahamkan limpahan air sungai susulan hujan lebat menjadi punca banjir berkenaan. Perikatan Nasional PN menyokong penuh Belanjawan 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan pada Jumaat lalu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, belanjawan terbesar negara dengan nilai RM322.5 bilion itu bukti keprihatinan kerajaan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terbela, khususnya dalam menghadapi impak penularan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi PN dalam kenyataannya memaklumkan Belanjawan 2021 merupakan kesinambungan 4 pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi bernilai RM305 bilion yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Dalam hal ini jelas bahawa kerajaan tidak pernah berkompromi dalam usaha melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi. Justru semua pihak wajar bersama-sama mengekalkan momentum pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat dan negara. Seterusnya mendukung titah yang di-Pertuan Agong agar mengutamakan rakyat dalam tempoh amat mencabar buat negara. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula hari ini, solat Jumaat di semua masjid dan surau di Perak bagi zon merah ditangguhkan dan digantikan dengan solat fardu di rumah. Manakala bagi solat fardu hanya boleh dilaksanakan seramai 6 orang jemaah yang terdiri dari kalangan pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa Qariah. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP, Syahrul Azam Syari dalam satu kenyataan berkata, kebenaran itu diputuskan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selepas mempertimbangkan sembah nasihat daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak. Menurutnya, kelonggaran melaksanakan solat Jumaat bagi zon hijau adalah seramai 40 orang jemaah, manakala bagi zon kuning seramai 23 jemaah.
Bilangan jemaah adalah sama bagi pelaksanaan solat fardu di masjid. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengambil langkah strategik untuk menangani penularan COVID-19 di Sarawak. Pengerusinya Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, cadangan telah dipanjangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meningkatkan keupayaan fasiliti hospital di Sarawak untuk merawat pesakit COVID-19. Hospital yang dicadangkan adalah Hospital Bau Serian, Seri Aman, Sari K, Betong, Kapit dan Limbang. Datuk Amar Douglas Ugah yang juga Timbalan Ketua Menteri menegaskan keupayaan hospital di kawasan pedalaman perlu dipertingkat untuk memastikan rakyat yang jauh dari hospital pakar sedia ada mendapat rawatan dengan cepat. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab soalan adun Demak Laut Hazlan Hipni pada persidangan DUN Sarawak. Dalam pada itu, jawatankuasa berkenaan turut membentangkan cadangan meningkatkan kapasiti ujian saringan RT-PCR COVID-19 kepada 5,000 saringan sehari dan peroleh keputusan dalam tempoh sekurang-kurangnya 12 jam. Sehingga kini 5 fasiliti kesihatan kerajaan yang menyediakan saringan COVID-19 iaitu Hospital Umum Sarawak, Pusat Jantung Negeri Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tidak menjadi halangan buat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah untuk terus bersiap siaga menghadapi monsun timur laut. Aset yang dimiliki telah diuji dalam satu latihan pengujian yang diadakan di Tasik Pedu, Kuala Nerang. Ujian peringkat negeri itu turut diadakan serentak di seluruh negara dengan penggunaan keseluruhan 17 unit bot aluminium. Ketua Zon Kota Star Penguasa Kanan Bomba 1, Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, latihan itu disertai 30 anggota dengan 8 buah bot aluminium melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP di bawah Zon Kota Star. Antaranya BBP Alostar, Jalan Raja, Jitra, Pendang, Bukit Kayu Hitam, Kuala Nerang serta Pokok Sena. Monsun Timur Laut telah bermula sejak 24 Oktober lalu dan Jabatan Meteorologi menjangkakan ia akan berlarutan sehingga Mac depan. Kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Agensi Anti Dana Kebangsaan AADK menahan 12 penagih dalam operasi cegah AADK Perlis Utara di 5 lokasi panas berasingan di Padang Besar. Pengarahnya Khairul Anwar Ahmad berkata, mereka yang ditahan dalam operasi pada 8 November itu berusia antara 17 hingga 50 tahun. Jelasnya operasi berkenaan memberi tumpuan di beberapa kawasan membabitkan paya besar, Bukit Kateri, Jalan Kaki Bukit serta Paya Kelubi. Kesemua yang ditahan adalah lelaki. Hasil saringan air kencing mendapati 11 daripadanya positif dadah jenis syabu dan seorang lagi positif dadah jenis opiat. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Pemulihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditahan kerana mengganggu tugas polis yang melakukan serbuan di sebuah rumah di Petaling Jaya, Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Datuk Huzir Muhammad berkata, lelaki berkenaan membuat rakaman video dan menyiarkan melalui Facebook Live semasa pihaknya melakukan serbuan bagi melengkapkan siasatan. Menerusi satu kenyataan, Datuk Huzir menjelaskan serbuan tersebut adalah kes di bawah Akta Hasutan berhubung kes hina yang di-Pertuan Agong oleh Persatuan Belia Baharu Universiti Malaya UMNI. Selepas amaran yang diberikan tidak diendahkan, lelaki berkenaan ditahan kerana kesalahan menghalang tugas penjawat awam.
Telefon bimbit beserta kad SIM-nya dirampas dan dia dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. Datuk Huzir menegaskan merakam video bukan suatu kesalahan jenayah tetapi sekiranya dikongsi, disebar dan ditularkan ia boleh mengganggu proses siasatan polis. Ia juga bertentangan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memulakan penghantaran dengan niat mengganggu orang lain. Suspek utama kes bunuh dan bakar jurutera tapak binaan pada 28 Oktober lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sepang hari ini atas pertuduhan membunuh. Tertuduh Vijayan Palaniapan, 42 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibacakan di hadapan Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman. Mengikut pertuduhan, Vijayan yang merupakan seorang kontraktor didakwa membunuh dan menyebabkan kematian ke atas mangsa Sri Ganis Kanapati Pillay di antara jam 2.30 pagi hingga 4.50 pagi di Kota Warisan Sepang pada 28 Oktober lalu. Bagi kesalahan tersebut, dia boleh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan pada perbicaraan tersebut. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Februari 2021 untuk tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan forensik dan keputusan DNA. Media sebelum ini melaporkan suspek telah ditahan reman selama 12 hari sejak 29 Oktober lalu bagi membantu siasatan kes. Manakala dua lagi suspek lain yang ditahan pada 30 Oktober lalu akan dibebaskan dan dijadikan saksi pendakwaan kes tersebut. Inisiatif kerajaan mengintegrasikan belanjawan negara dengan 17 matlamat pembangunan lestari SDG dilihat sebagai suatu anjakan yang positif. Ia sejajar dengan agenda SDG 2030 Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang disepakati pada tahun 2015 bagi masa depan negara yang lebih sejahtera, makmur dan menyeluruh bagi faedah alam dan manusia. Menurut Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, langkah tersebut bukti negara komited untuk mencapai matlamat melalui indikator-indikator yang telah digariskan. Jadi kita mengharapkan daripada sekarang dalam masa 10 tahun ini dengan bantuan kewangan yang ada, dengan bantuan komitmen yang sudah masuk dalam peringkat belanjawan ini, kita boleh mencapai indikator-indikator lain. Walaupun mungkin subjektif, tetapi kita rasakan bahawa apabila setelah secara rasmi dimasukkan ni, perhatian lebih khusus ya pada saya bila World Bank menyatakan memuji sedikit tindakan kita memasukkan SDG dalam belanjawan. Ini sesuatu yang menarik kerana ia merupakan satu anjakan ya, anjakan berani untuk kita meletakkan kerangka pembangunan kita untuk dinilai oleh kerangka pembangunan yang lebih besar. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Pada sesi perbentangan belanjawan 2021 Jumaat lalu, sejumlah 20 juta ringgit diperuntukkan sebagai permulaan kepada Dana Amanah Malaysia SDG, My SDG Trust Fund dan 5 juta ringgit lagi bagi menyokong program-program SDG di peringkat komuniti. Baik, sidang Dewan Rakyat hari ini antaranya memfokuskan isu berkaitan penularan COVID-19 di seluruh negara. Sehingga 23 Oktober, kerajaan telah memperuntukkan 23.8 bilion ringgit bagi menyalur bantuan kepada rakyat terjejas dan meluluskan pertukaran subsidi upah kepada majikan sektor pekerjaan. Untuk langsung dari Parlimen, kita bersama Mohan Chinasamy di sana. Silakan, Mohan. Baik Syahda, sehingga 23 Oktober lalu kerajaan telah menyalurkan sebanyak 11.9 bilion ringgit melalui bantuan sekali bayar kepada 16.3 juta penerima. 11.9 bilion ringgit turut diluluskan untuk subsidi upah yang telah memanfaatkan 322,000 majikan dan 2.6 juta pekerja.
secara keseluruhannya, kerajaan akan kekal komited membantu rakyat, perniagaan dan juga ekonomi dalam mendepani cabaran-cabaran yang mendatang pasca COVID-19. Moga semua pihak dapat berganding bahu demi rakyat dan negara tercinta dengan laungan semangat Teguh Kita Menang Bersama. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan belanjawan 2021 yang diumumkan Jumaat lalu memberi fokus kepada golongan rentan. Antaranya bantuan prihatin rakyat yang telah diluaskan skop kepada 8.1 juta penerima dengan peruntukan 6.5 bilion ringgit. Manakala sebanyak 500,000 peluang pekerjaan baru bakal diwujudkan selain langkah mengukuhkan perkhidmatan kesihatan awam dan beberapa langkah lain untuk kesejahteraan rakyat. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jerantud Datuk Ahmad Nazlan Idris yang ingin tahu perancangan kerajaan pasca PKP pemulihan COVID-19 bagi membantu rakyat terjejas sumber pendapatan. Baik, sehingga semalam sebanyak 276 kluster COVID-19 dipantau oleh Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah itu, 151 kluster aktif masih dipantau dengan jumlah individu yang disaring adalah seramai 129,227 orang. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, sebanyak 125 kluster telah tamat dengan jumlah individu yang disaring adalah seramai 194,527 orang. Manakala daripada 151 kluster aktif yang dilaporkan, kluster yang terbanyak adalah kluster kediaman dengan 64 kluster. Yang diikuti dengan kluster tempat kerja dengan 63 kluster, kluster pusat tahanan dengan 9 kluster, kluster kumpulan berisiko dengan 9 kluster, kluster keagamaan dan kluster import masing-masing 3 kluster. Tambah beliau lagi, kluster terbesar yang dilaporkan setakat ini kepada Kementerian Kesihatan adalah kluster tablik Sri Petaling. Kluster tersebut melibatkan sebanyak 3,375 kes dan seramai 42,023 orang disaring. Datuk Dr. Adham Baba menjawab secara bertulis soalan ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasyah Muhammad Fakih. Baik, sementara itu tindakan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang selama 4 minggu adalah rasional. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Rizwan Mat Yusof, ia merupakan pendekatan yang lebih tegas bagi mengekang keadaan yang lebih buruk. Beliau menjawab secara bertulis soalan ahli Parlimen Keluang Wong Siew Kee pada waktu pertanyaan menteri di Parlimen. Tambah beliau, ia juga dibuat susulan daripada laporan kes pada 6 November 2020 oleh Kementerian Kesihatan. Berikutan, Malaysia telah mencatatkan jumlah tertinggi kes COVID-19 harian iaitu sebanyak 1,755 kes. Pihak kementerian segera melaksanakan penilaian risiko dan mendapati bahawa terdapat peningkatan ketara bilangan kes jangkitan COVID-19 dan kadar kebolehjangkitan di negeri-negeri berkenaan. PKPB dan PKP diperketat. PKPD dilaksanakan bagi lokaliti yang dikenal pasti mempunyai kadar penularan yang tinggi dan bersasar. Baik, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang berbincang dengan Kementerian dan Kerajaan Negeri Selangor berhubung cadangan pembangunan semula projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, cadangan untuk menyerahkan semula pengurusan PPR tersebut kepada Kerajaan Negeri turut dibincangkan. Pembincangan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri dengan Kementerian ini melibatkan perkara-perkara yang perlu mencapai persetujuan secara konsensus di antara kedua-dua pihak sebelum penyerahan PPR ini dibuat. Perkara ini turut melibatkan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri serta isu-isu di PPR yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan seperti pemutihan data penduduk dan pelepasan hak tanah persekutuan Tanah Putrajaya Tanah Persekutuan PTP daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah. Datuk Seri Dr. Ismail turut menjelaskan perkara berbangkit yang telah diselesaikan atas persetujuan bersama antara KPKT dan Kerajaan Negeri akan dibentangkan ke Jemaah Menteri untuk dipertimbangkan.
Baik, seperti biasa dalam minggu ini persidangan Dewan Rakyat bermula jam 10 pagi dan akan tamat pada jam 2 petang dan akan terus bersambung ataupun akan dimulakan semula persidangan pada keesokan hari pada jam 10 pagi. Sekian saja laporan saya di Parlimen, kembali bersama Syuhada di studio. Baik, terima kasih Mohan dengan perkembangan tersebut. Berita tengah hari berehat seketika kembali selepas ini. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Bursa Malaysia mencatatkan dagangan tidak menentu semasa dibuka hari ini, namun indeks utama kekal di atas paras 1,500 berikutan sentimen dipengaruhi pasaran serantau yang positif dalam keadaan pengambilan keuntungan sederhana di pasaran tempatan. Pada 12.19 minit tengah hari, Bursa Malaysia meningkat 26.05 mata kepada 1,550.37 mata. Antara saham aktif AT turun 3 sen kepada 18.5 sen, AAX naik 2.5 sen kepada 6.5 sen dan Kangar tambah setengah sen kepada 19.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Carlsberg naik RM2.18 kepada RM21.94, PB Bank meningkat RM1.58 kepada RM16.88, manakala Haim meningkat RM1.50 kepada RM20.50. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini memandangkan pasaran mempertimbangkan banyak laporan berita mengenai perkembangan vaksin. Pada 11.30 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.11 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.03 dan berada pada 3.88 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.38 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.83 berbanding euro. Enggan terima kekalahan, Trump pecat Setiausaha Pertahanan Amerika, laporannya seketika nanti.